Isna. Saya Nora Zida. Ha. Tengok ada perubahan yang ketara. Alhamdulillah. Syukur. Masa saya Tu dah tak Nora tu nak kan. Perasan tak ada perubahan? Semenjak kalau makan ni? Ha. Saya tak makan ubat doktor langsung ni. Oh, tu. Lepas makan ubat tu saya jumpa ustaz. Ha. Amal madu Yang 4 jam sekali tu saya duduk amal. Allahu Akbar. Inilah hasil dia Kak. Dulu tak boleh baca langsung ni banyak ni. Memang gembira ustaz. Itulah saya pun depan seronok tu saya kata Maila cek balik. Saya pun nak tahu juga. Sebab ni amanah kan. Dia macam amanah saya surah An-Nahli ni, surah Lebah ni, Al-Quran tu bagi saya ni amanah saya. Saya pun nak kena tahu jugalah duit pelanggan-pelanggan orang dah lah orang sakit madu dah lah mahal kan, kita nak tahu lah apa hasil dia. Tu kata Maila, saya tak paksa untuk beli pun dak. Tapi mai cek saya nak tahu je. Gitu. Jadi alhamdulillah ada perubahan banyak lah. Cuma ustaz dia ada 2 je simptom yang saya duk rasa lah. Ya. Pertama simptom dekat pinggang. Oh. Pinggang tu tadi ada kata apa 25 kan. 25 sebab Kak ada mungkin dengan peranakan. Jadi dia tangkap habis saraf pinggang. Tu duk repair kat situ kan Oh. sebab dia memang sebelah yang sakit dah kiri. Lepas tu dekat perut, perut. Perut. Dia macam ada angin nak keluar lepas makan lah. Ya. Betul Kak Tu Duk dia sebelah duk- kiri. duk asal kan. Dia banyak duk repair sebelah kanan ni. Tak ada. Tu nak terus di kanan lagi. Oh alhamdulillah. Minta maaf no. Tak apa. Dia makan madu tu dia repair dalam. Repair dalam. Minta maaf, saya minta maaf sungguh ni. Kulit pun nampak tak pucat dah. Oh, pasal tu. Beza no tengok ni. Dulu tak boleh baca langsung. Ni lebih semangat lah, dah alhamdulillah. Naik darah cukup dah ustaz. Sebab darah tu kita pucat, orang tengok kita dah macam kita dah setengah jam. Dah lah kilo pun timbang tak pernah naik. Lepas tu pucat pula. Tapi ni kan nampak macam tak ada masalah lah takut dari segi kulit lah. Tak nampak macam orang sakit lah. Tenang. Tapi dia rasa sendiri. Hmm. Dia sendiri rasa orang. Dia rasa Allah tenang. Syukur kita tupang sonok. Pasal kalau tengok ni perubahan banyak dah. Tak ada yang ada dan hak des tak boleh baca langsung, semua dah boleh baca dan ada yang normal dah tengok. Dia rate tu normal no? Normal. Dia bila rate ni macam dia 50. Oh, alhamdulillah. Maknanya dulu 10 dah naik 40 antibody. Dia rawat resdung, dia rawat thyroid, dia rawat ni semua kat atas ni. Paru-paru dulu 5 dah naik 35. Rawat paru-paru, kahak, batuk apa semua. Lepas tu usus besar dulu 20 dah naik 40, hampir normal sebab target kita 50. Usus besar dah normal, saraf dah daripada 20 dah naik 30-35. Dah pergerakan darah naik 40 hampir normal dah. Tulang belakang daripada 5 naik 35. Hormon daripada 5 dah normal. Dah ni tak ada lah. Pasal elok lah. Dulu saya nak marah tak ada pasal. Dia nak marah orang tak salah. Dia bila saraf macam ni siapa-siapa pun. Dia tak kira siapa. Bila saraf macam ni, tu saya kata mai kita servis. Itu ya kemarin. Sebelum ni saya tak pernah masuk campur. Sebelum ni saya tak kenal pun siapa si Sajat ni. Sajat. Sebelum ni saya tak pernah kenal pun. Saya boleh tengok dia sebab dulu saya suka tengok waktu Alif Cukri mula-mula nak naik dulu. Dia duk bagi motivasi tu saya sukalah. Saya hormatlah cara motivasi dulu mula-mula dulu. Tapi awal-awal dulu kan. Lepas tu bila dah lama tu dia ada pi merata lah. Waktu tu duk nampaklah si Sajat ni. Tapi akhir ni rupanya mereka duk kata dia ni nak keluar Islam lah apalah. Saya pun tengoklah video hak dia kena tangkap tu. Dia umrah. Dah hak dia kena tangkap. Oh, hak dia tangkap pun. Kena gari tu. Jadi bila orang beritahu saya tu saya pun ambil masa lah. Saya tak ada masa nak tengok sebenarnya. TV pun saya dah tengok. Saya habis masa tengok video saya nak buat tajuk je. Jadi saya buat dengan urusan ni lah saya ni. Jadi bila depa bagi tahu tu si Sajat tu dah nak tinggal Islam lah apa semua kokak kata nak tengok. Bila kita tengok dia kata sebab apalah saya ni nak rapat diri dengan Allah, banyak cabaran macam inilah. Sebenarnya dia silap faham dia sendiri tu. Si Sajat tu. Dia cuba nak orang kata nak menegakkan benang yang basah. Dia tetap salah sebenarnya. Jadi dia cuba nak mempertahankan pendirian dia yang salah tu.
Bila kita tengok betul-betul video tu. Kita masuk tajuk ni tak apa noh. Sebab dia melibatkan iman. Bila melibatkan iman ni saya susah hati sangat. Jadi sebenarnya kalau saya tak kenal dia, kalaulah dia ni seorang khunsa, bermakna khunsa ni ada dua kemaluan, dia boleh buat pilihan dan kita tak berhak nak menghalang. Kalau dia ada dua kemaluan, dia khunsa, dia rasa dia nak pergi jadi perempuan, pilah tak apa. Kalau dia rasa nak jadi lelaki, pilah jadi lelaki, tak apa. Tapi kalau dia seorang lelaki, dia pergi potong, buat lubang, dia bagi jadi perempuan, itu salah. Salah. Ubah, itu salah. Baik, ada juga pandangan kata dia nak taubat tak boleh dah. Pasal apa dia dah tukar jatina. Bagi saya boleh. Bagi saya boleh. Pasal apa? Jatina tu baik pi lah. Yang penting akidah hang tu. Balik asal. Kalau hang lelaki yang balik pada asal. Sama macam dengan orang Islam kita, orang yang bukan Islam hak tatu penuh badan tu. Tiba-tiba dia dapat hidayah masuk Islam, tak payah buang tatu dia. Sebab dia memudaratkan. Jadi bagi saya dia boleh taubat. Tu saya kata, mainlah makan madu saya ni. Sebih balik, setting balik. Setting. Kan Kak perasan tak bila Kak makan madu ada perubahan kan? Ada perubahan. Negatif part tadi kita fikir negatif lah sebab dah down habis semua. Makan madu sebab sambil madu tu dia kena baca Fatihah. Kita punya diri balik. Lepas tu doa sikit kan. Minta hidayah ke Allah kan. Tersentuh pun tanpa doa. Tersentuh kan. Ada rasa aura dia tu kan. Jadi tu saya kata sebab apa kita boleh hentam dia. Saya tengok ramai orang hentam dia kan. Tak, itu saya tak mau komen apalah. Tapi bagi saya sebagai umat Muhammad yang mana kerja yang Nabi tinggal, umat lain tak ada atau tanggungjawab ni untuk menyelamatkan saudara lain ni tak ada. Umat-umat lain dia buat ibadat dia seorang je, kita tak boleh. Sebab seandainya ada satu orang mati di hujung dunia tak tahu Islam, kita semua orang Islam kena tanggungjawab. Jadi bila si Sajat ni sampai satu peringkat macam ni, sampai nak keluar pada Islam apa semua, kesianlah dengan dia. Pasal dia bila dia keluar Islam, kita kata murtad lah. Murtad lah. Maka dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Kesianlah dengan dia. Jadi itu saya kata, mainlah makan madu saya ni. Saya bukan orang apa-apa pun, saya tak ada apa, saya tak kenal pun, saya bukan kata niat nak apa-apa keuntungan ke apa, ada. Tapi ini pasal iman ni. Sebelum ni saya tak pernah ambil tahu. Tapi bila dia berani istihad sampai ada orang tulis tajuk video tu kata dia nak murtad apa semua, nak keluar Islam apa semua tu, saya rasa saya kena bercakap jugalah sikit supaya di akhirat nanti paling tidak apa, ya Allah, inilah yang mampu saya buat. Jadi itulah jadi sebagai tanda kita sayang kepada saudara kita. Selama mana bagi saya, selama mana nyawa ada kan, hang potong kat mana apa, selama mana nyawa Allah tak terima taubat hang, itu je. So pengalaman ramai, hari-hari ada je pengalaman kan, yang duk liwat lah, yang duk berzina, duk main jumpa saya kan. Jadi yang dah ada HIV apa semua. Jadi bagi saya masih ada peluang lagi lah untuk dia bertaubat, untuk tinggal. Tanggungjawab juga kedua, sebenarnya mak bapak dia lah. Mak bapak dia. Ustaz, saya tengok mak bapak dia okey macam dari segi agama kan. Baru ni ada bawa pergi umrah mak ayah dia. Yang dalam video dia pergi umrah. Saya tak tengok. Saya kata, duk tengok jugalah. Nampak macam okey, tapi part dia tu lah. Mungkin dia tu kurang agama kat buat diri dia tu. Ikut keadaan. Dia cerita dia bila anak dia kaya ni, mak pak takut ikut ni. Banyak macam tu. Pasal dia mak pak pergi umrah pun dia yang sponsor. Jadi sebenarnya tak boleh macam tu. Kalau lelaki cakap lelaki, kalau perempuan cakap perempuan. Dia tak boleh tipu-tipu. Dan apabila saya baca satu duk belak-belak tu, dia kata pasal Allah Taala tak hukum saya kalau saya bersalah. Jangan cabar. Jangan sebab nanti makan tak habis lagi. Jangan cabar Allah. Allah masih sayangkan kau, masih bagi peluang dengan kau. Jangan cabar Allah.
Senang je. Sekarang ni kalau kau lelaki, hidup cara lelaki. Kalau kau perempuan, hidup cara perempuan. Jadi saya pun tak tahulah. Jadi apa undang-undang di Malaysia saya tak tahu sangat. Tapi pihak pejabat agama dan pihak pemerintah kena buat sesuatu dengan puak-puak ni. Betul. Masa yang duk main sini ni, duk cerita dengan saya ngeri sangat. Ha. Saya tengok video Ustaz. Ada macam-macam. Ada satu kes tu. Ada satu kes tu. Bukan kata orang kampung macam saya tak mengaji ni, depa mengaji universiti duk ngancak sekolah menengah. Bercinta dengan polis. Jantan-jantan ni siap beli bot. Duk pi tengah laut pi mancing. Padahal bukan pi mancing, pi duk main punggung. Bagi saya Allah. Takdir Allah lah. Allah Ta'ala nak tunjuk dia. Allah kata peti mai pang duk tengah buat meliwat macam tu. Allah. Manalah nak duduk di akhirat nanti ni. Tak teringat dah Ustaz. Kita duk ingat kata laki kita pergi mancing. Aku tak bimbang laki aku, dia tak kahwin lain. Dia tak tahu bab kahwin lain ni, bab poligami ni. Rupanya dia ada pak wu jantan. Mak wu jantan, pak wu jantan. Ui takutnya. Kalau dia tak boleh ni no lelaki nama lelaki pun. Allahu akbar. Laknat Allah. Marah sangat Allah pada puak-puak yang buat kerja macam ni. Sebab mereka dah menyerupai kaum Nabi Lut. Itulah. Masalah orang. Sebab bila kita menyerupai satu kaum yang lain, Nabi tak mampu buat tu. Ya. Simpang, Ustaz. Minta simpang, minta Ustaz. takut. Jadi kan Takut dengan mereka tu. Macam nanti saya kahwin, ada anak-anak. Generasi kita tak kenal mereka ni. So kita kena. Ya Allah, takut sangat. Memang simpang. Tadi saya baca satu komen tadi dalam YouTube, dia kata Ustaz, saya betul apa kata Ustaz, saya dulu pernah diliwat oleh pak saudara saya waktu umur 8 tahun. Saya sengsara sampai sekarang, jiwa saya sengsara Ustaz. Nampak? Kesan dia. Takutlah. Ada yang Ustaz saya ni, abang duk liwat saya. Abang duk suruh saya buat dia punya. Saya umur tu 7 tahun, dia umur 14 tahun. Jadi, rupanya takutnya. 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 Lepas tu ada satu kes baru ni, saya dah ada anak Ustaz, isteri saya dah 2 dah Ustaz. Saya dah ada cucu Ustaz. Tapi sebenarnya saya masih bercinta dengan satu orang, isteri orang Ustaz. Setiap bulan kami berzina dah 5 tahun dah Ustaz. Allah, takutnya. Kak pernah jumpa tak video tu? Tak jumpa no? Saya baca ni hak yang belum latas kan. Allah, takut kau. Takut. Ya Allah, inilah iman sebenarnya. Walaupun kita semayang, walaupun bila saya tanya kelompok hak main di pasal ni, dia ada orang-orang yang duk melangan punggung dia tu. Ada yang semayang dah? Ada dia kata. Ada yang semayang. Tu pelik. Pelik. Sebab tu saya pernah keluar satu video, kita perbaharui wuduk kita. Mungkin silap wuduk tak betul. Sebab tu semayang dia tak power. Mungkin tak pandai mandi junub. Sebab tu kadang-kadang saya selit tu. Mandi junubnya macam ni, niatnya macam ni. Mungkin silap di situ menyebabkan walaupun semayang, tapi Allah Ta'ala tak terima semayang, menyebabkan semayang ni tak ada roh untuk nak tolak kebatilan, kejahilan ni. Takutlah. Ada orang anak 4 dah tak reti mandi junub ada. Tak reti mandi wajib pun ada. Betul Ustaz. Jadi saya tak pandai, tapi cuma selit sikit-sikit lah. Hak mana basic tu. Allah. Ustaz, pasal Ustaz pilih 68 69 tu. Surah An-Nahli, surah Lebah, ayat 68 ayat 69, Allah Ta'ala janji madu lebah penawar untuk manusia. Juz berapa Ustaz? Kak buka Surah An-Nahli. An-Nahli. Tapi surah Lebah ya lah. Surah Lebah. Sebab tu saya duk tengah buat masjid ni. Duk tengah buat masjid, duit kak beli itulah saya duk buat masjid lah ni. Nama An-Nahli tu. An-Nahli tu lah. Masjid kat mana Ustaz? Kat Buat Panjang. Hari ni buat satu benda yang sangat penting, iaitu bubur konkrit bin atas untuk tahan kubah tu. Paling penting hari ni. Dah 70% dah. Masjid Buat panjang dia Nabi Balina no? Dah Buat Panjang ni penang tobiak. Masjid yang tak dibenarkan minta derma.
Tapi kalau orang bagi kita terima. Nak belajar, nak minta hanya pada Allah. Dan juga duit-duit yang subahat, duit-duit yang haram kami tak terima. Saya tak terima. Saya nak terima, kalau orang nak bagi sekupang dua kupang pun kita terima, tapi pastikan duit tu tidak subahat lah. Kemarin dulu saya terharu sangat. Terharu sungguh ni. Satu orang makcik yang dah tua dah. Rumah pun tak terang mana, kan? Wak mai tabung duit 5 sen 10 sen hak dia simpan lama dah. Mai serah dengan Allah, sayu sungguh saya. Hak ni lah aku boleh tolong buat pun masjid ni, takat aku mampu. Kami kira 100 lebih. Bayangkan orang kampung bela ayam kampung, duk jual telur ayam, tanam serai, jual serai. Duit siling dia, tabung hak ni lah, ambil lah, dia kata. Oh, sayu sungguh saya. Terasa sungguh kat hati saya. Kan? Nabi, teringat balik sejarah Nabi dulu. Nabi minta infak daripada sahabat-sahabat. Semua sahabat bagi. Tiba-tiba sahabat tangan tak ada kudung ni, bagi kurma. Nabi ambil letak atas sekali. Kurma 2-3 biji. Rupa-rupanya dia tak ada tangan. Dia pergi ambil upah. Ambil ayak dari perigi menggunakan gigi dia tu. Upah. Jurih pokok kurma Yahudi bagi berapa biji hadiah. Upah. Hak upah tu bawa jumpa Nabi. Nabi letak atas sekali. Allah. Saya terasa sungguh hati saya. Itulah. Jadi saya yakin setiap sumbangan mereka, walaupun sebutir pasir, walaupun setitis air untuk buat masjid ni amat-amat menggembirakan Allah. Gitu je lah. Baik, alhamdulillah. Hai. Selesai dah. Baik.